والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة والصلاة خلف كل بر وفجر جائزة. Menyapu khuf adalah sunnah, sembahyang tarawih pada malam-malam Ramadan adalah sunnah, harus sembahyang di belakang setiap imam mukmin yang baik dan fasik. Jadi kalau kira masalah ni masalah fiqh tapi sebut dalam akidah. Sebab apa? Ni ciri ahli sunnah. Sapu khuf ni itu ciri ahli sunnah. Sebab apa? Sabit secara mutawatir hadis-hadis berkenaan dengan sapu khuf. Cuma Syiah itulah. Syiah kata sapu khuf ni tak ada. Ada sapu kaki. Sapu kaki. Mengikut Syiah kaki tidak dibasuh tapi disapu. Jadi kalau kaki itu sudah disapu, apa perlu nak sapu khuf? Kata dia. Lepas tu tak boleh dia pakai qiraat tu lah. Famsahu bi wujuhikum wa arjulikum. Mana sapulah kepala kamu dan sapu kaki kamu. Wa arjulikum. Hak kita baca wa arjulakum. Kalau kata sabit qiraat wa arjulikum, kita kata boleh pakai juga wa arjulikum tu mana? Mana kalau kaki basuh, kalau pakai khuf sapu. Mana kalau wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Sapu kepala kamu dan kaki kamu, sapu kaki kamu. Kalau kita nak faham lagu tu berarti sapu kaki tu kita terima, tapi sapu bila pakai khuf. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Sapu kepala kamu wa arjulakum, ada balik kepada basuh kaki kamu. Mana kala-kala tidak pakai khuf. Waktu tengok dalam nota 44 lah. Syiah memang tidak tak basuh kaki. Kalau kita kira kena basuh lah kaki ke, logik kita. Hak tu ada bawah jalan gimari-gimarinya tak pada nak sapu. Kena basuh. Logik mudah. Jadi perkara ni disebutkan kepada kita supaya kita boleh kenal lah. Boleh kenal orang ni. Etika dia tu kita boleh faham mengikut amalan dia. Nanti tu akidah dia tu boleh tahan tunggu kita. Terutamanya bila kita tak faham. Kita tak tahu latar belakang dia. Kita kata, pada masa kata tak ada terawih. Jadi bila orang buat kata lagu tu kita boleh nampak dah ni tidak ahli sunnah dah ni. Kena dah ni. Sebab terawih pada malam-malam Ramadan itu sunnah sabit. Ada. Sebab apa? Syiah kata tak ada terawih. Itu bid'ah Sayyidina Umar. Jadi dia pada malam-malam Ramadan tu mengatik dia, zikir dia tu. Lepas tu harus maya di belakang setiap imam pemerintah yang mukmin, baik dan fasik. Demi nak jaga perpaduan. Wala naqulu innal mu'min la tadurruhu dhunub, wala naqulu innahu la yadkhulun nar, wala naqulu innahu yakhludu fiha wa in kana fasiqan ba'da an yakhruja minad dunya mu'mina. Ini pun nak tolak murjiah tadi. Kita tidak kata orang mukmin itu tidak terjejas dengan sebab dosa-dosanya. Mana dia buat dosa tu menandakan iman dia lemah. Dan kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk dalam neraka. Masuk neraka juga untuk dibersihkan. Dan kita juga tidak mengatakan dia kekal dalam syurga, dalam neraka. Tidak. Kalau kata kekal tu itu apa? Mu'tazilah dengan Khawarij. Walaupun dia seorang yang fasik tapi dia masih beriman semasa meninggal dunia. Ahli sunnah kata tetap beriman juga, maknanya kita kena tanya dia tempat kita jugalah, kubur kita juga. Kena semaya ke apa walaupun dia ahli maksiat. Wala naqulu inna hasanatina maqbulah wa sayyi'atina maghfurah ka qaulil murji'ah, walakin naqulu man 'amila hasanah bi jami'i syara'itiha khaliyatan 'anil 'uyubil mufsidah wa lam yubtilha bil kufri wal riddah wal akhlaqis sayyi'ah hatta kharaja minad dunya mu'mina fa inna Allah ta'ala la yudayyi'uha bal yaqbaluha minhu wa yusibu 'alayha. Kita tidak mengatakan bahawa amalan kita, kebaikan kita ni pasti diterima. Pada curah kita ni Tuhan nak pergi syurga mana? Tak boleh. Itu tu murjiah lah, tubuh murjiah.
Atau kalau kita buat ni pasti Allah Ta'ala akan ampun. Seperti yang dakwa oleh Murji'ah. Tetapi kita mengatakan sesiapa yang melakukan kebaikan dengan cukup semua syarat dia. Kosong daripada keaiban yang merosakkan. Tak ada riak, tak ada sum'ah, tak ada ukit kat orang. Tak ada apa wujud. Kosong daripada keaiban yang merosakkan dan perkara yang membatalkannya. Dan dia tidak menghapuskannya, membatalkannya itu dengan kufur dan murtad. Sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Mana dia patulah ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beriman. Mana jangan kamu mati, mana bukan kita kena mati diri kita. Mana tetaplah diri kita tu dengan keadaan beriman sehingga kita mati. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amalannya. Mana Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana orang tu Allah SWT tahu nampak kalau dia buat tu. Walaupun sebesar zarah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah SWT tidak mensia-siakan amalan orang yang baik. Kira belaka. Bahkan diterimanya dan diberikan balasan. Cuma dari segi adabnya, kita kena rajaklah berharap dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, terimalah daripada kita. Mana kita tak boleh tak boleh rasa sedap. Mana masuk syurga dah kita ni, pokok kita ni. Jadi hal ni hal Nabi Ibrahim ni. Lepas dia buat Kaabah tu, dia kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami. Mana dengan penuh tunduk. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam keadaan penuh kerendahan memohon dari Allah supaya amalan mereka diterima. Benda besar dia buat tu Kaabah. Padahal kalau kira memang diterima sungguh dah sebab dia Nabi. Lepas tu kesal sapala ni orang pergi Mekah. Tapi tetap juga berdoa. Tidak ada pada mereka kemegahan dan kesungguhan, mana kepastian bahawa Allah pasti menerimanya. Tidak ada benda itu dalam mereka. Dalam pada itu mereka tidak lupa untuk berdoa meminta keampunan. Wa tub alaina, lepas pada itu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita lagu itulah dalam amalan kita ni, kita berharap Allah Ta'ala terima, dan kita takut Allah SWT tidak terima. Lepas tu kita minta ampun, takut ada kekurangan dalam amalan tu. Wa ma kana min as-sayyi'ati duna syirki wal kufri wa lam yatub 'anha sahibuha hatta mata mu'mina fa innahu mu'minun fi masyiati Allah ta'ala in syaa Allah 'azabahu bin nar wa in syaa 'afa 'anhu wa lam yu'adzib bin nar asla. Apa-apa kejahatan kecuali syirik dan kufur, ini tidak akan diampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT tidak mengampunkan dosa syirik. Dia mengampunkan selain daripada itu. Pelakunya itu tidak bertaubat sehingga meninggal dunia, tetapi tetap dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya dia berada dalam kehendak Allah Ta'ala. Mana orang ni hidup dalam maksiat, selip mata sampai tidur, apa sudah gitu, buat maksiat, tidak bertaubat, tapi dia penuh ngucap. Penuh ngucap, tak ada mata ke apa. Mana dia minum agak pun, dia tahu benda tu haram, tapi minum semacam. Dia tidak engkau bahawa kita pun tahu agak tu haram. Dia tahu hakikat. Tapi mati kata lagu tu tidak bertaubat. Lagu mana kedudukan dia tu? Itu berada dalam kehendak Allah Ta'ala. Terserah pada masyiatullah. Mana kita tak boleh nak ukur lah. Tak segi banyak-banyak dia apa-apa. Aki agak. Tak boleh. Kena pergi juga. Mana dia tu dalam masyiatullah. Jika Allah kehendaki, dia azabnya dalam neraka. Dan jika dia kehendaki, diampunkannya dan tidak diazabkan sama sekali. Sebab ada juga hamba Allah Ta'ala ni, Allah SWT tidak tidak azab dia walaupun dia ahli maksiat. Jadi lagu mana boleh terjadi lagu ni? Sedangkan
Kalau kaedahnya, hak apa? Allah SWT tu hanya mengampunkan kepada orang yang bertaubat. Tapi hak ni tidak bertaubat. Tapi Allah Ta'ala mengampunkan juga. Inilah yang dikatakan Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Dia memberi, dia lebih semacam. Dan hal ni tidak pelik. Sebab apa? Sebab sebagaimana ada benda dalam sunnatullah ni mencari adab. Dan hal ni pun dalam bab mencari adab juga. Luar daripada biasa juga. Mana Allah SWT walaupun pada kaedahnya dia mengampunkan dosa, kalau hamba tu bertaubat, ada juga orang yang diampunkan dosa tu walaupun dia tidak bertaubat sama sekali. Lepas tu dia diazab pun ada juga. Macam contoh tu lah, orang tu mati kan, apa, umat Nabi dulu dah, dia apa, bila dia dekat nak mati tu, dia royak anak dia, bila aku mati ni membakar aku. Lepas tu abu aku ni banyak laut. Bila di akhirat tu, kalau tak tanya, berapa buat lagu ni? Dah, aku takut padamu. Mana tu, memang dia kira-kiranya dia tak sejuk tu kan? Tu yang tak jumpa dia. Mana? Mungkin akidah masalah. Mungkin masalah akidah gitu. Dia Bila cerita umat dulu ni, patut hak ni bukan meliputi kita semua. Dok ni dalam bab Allah Ta'ala nak menyatakan tarawih fi layali syahri Ramadan sunnah wa salatu khalfa kulli birrin wa fajrin jaizah. Menyapu khuf adalah sunnah, sembahyang tarawih pada malam-malam Ramadan adalah sunnah, harus sembahyang di belakang setiap imam mukmin yang baik dan fasik. Jadi kalau kira masalah ni masalah fiqh tapi sebut dalam akidah. Sebab apa? Ni ciri ahli sunnah. Sapu khuf ni itu ciri ahli sunnah. Sebab apa? Sabit secara mutawatir hadis-hadis berkenaan dengan sapu khuf. Cuma Syiah itulah. Syiah kata sapu khuf ni tak ada. Ada sapu kaki. Sapu kaki. Mengikut Syiah kaki tidak dibasuh tapi disapu. Jadi kalau kaki itu sudah disapu, apa perlu nak sapu khuf, kata dia. Lepas tu tak boleh dia pakai qiraat tu lah. Famsahu bi wujuhikum wa arjulikum. Mana sapulah kepala kamu dan sapu kaki kamu. Wa arjulikum. Hak kita baca wa arjulakum. Kalau kata sabit qiraat wa arjulikum, kita kata boleh pakai juga wa arjulikum tu mana? Mana kalau kaki basuh, kalau pakai khuf sapu. Mana kalau wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Sapu kepala kamu dan kaki kamu, sapu kaki kamu. Kalau kita nak faham lagu tu berarti sapu kaki itu kita terima, tapi sapu bila pakai khuf. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Sapu kepala kamu wa arjulakum, mana balik kepada basuh kaki kamu. Mana kalau-kalau tidak pakai khuf. Waktu tengok dalam nota 44 lah. Syiah memang tidak tak basuh kaki. Kalau kita kira kena basuh lah kaki, logik kita. Hak tu ada bawah jalan gimari-gimarinya, tak ada nak sapu. Kena basuh. Logik mudah. Jadi perkara ni disebutkan kepada kita supaya kita boleh kenal lah. Boleh kenal orang ni. Etika dia tu kita boleh faham mengikut amalan dia. Nanti tu akidah dia tu boleh tahan tunggu kita. Terutamanya bila kita tak faham. Kita tak tahu latar belakang dia. Kita kata, ada orang tu kata tak ada terawih. Jadi bila orang buatkan hati lagu tu kita boleh nampak dah ni tidak ahli sunnah dah ni, kena dah ni. Sebab tarawih pada malam-malam Ramadan itu sunnah sabit, ada. Sebab apa? Syiah kata tak ada tarawih. Itu bid'ah Sayyidina Umar. Jadi dia pada malam-malam Ramadan tu mengatik dia, zikir dia tu. Lepas tu harus maya di belakang setiap imam pemerintah yang mukmin baik dan fasik, demi nak jaga perpaduan.
Wala naqulu innal mu'min la tadurruhu dhunub, wala naqulu innahu la yadkhulun nar, wala naqulu innahu yakhludu fiha wa in kana fasiqan ba'da an yakhruja minad dunya mu'mina. Ini pun nak tolak Murji'ah tadi. Kita tidak kata orang mukmin itu tidak terjejah dengan sebab dosa-dosanya. Mana dia buat dosa tu menandakan iman dia lemah. Dan kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk dalam neraka. Masuk neraka juga untuk dibersihkan. Dan kita juga tidak mengatakan dia kekal dalam syurga, dalam neraka. Tidak. Kalau kata kekal tu itu Mu'tazilah dengan Khawarij. Walaupun dia seorang yang fasik tapi dia masih beriman semasa meninggal dunia. Yusuf kata tetap beriman juga, maknanya kita kena tanya dia, tempat kita jugalah, kubur kita juga nak semaya ke apa, walaupun dia ahli maksiat. Wala naqulu inna hasanatina maqbulah wa sayyiatina maghfurah ka qaulil murji'ah, walakin naqulu man 'amila hasanah bi jami'i syara'itiha khaliyatan 'anil 'uyubil mufsidah wa lam yubtilha bil kufri wal riddah wal akhlaqis sayyi'ah hatta kharaja minad dunya mu'mina fa inna Allah ta'ala la yudayyi'uha bal yaqbaluha minhu wa yusibu 'alayha. Kita tidak mengatakan bahawa amalan kita, kebaikan kita ni pasti diterima. Mana cerah kita ni Tuhan nak pergi surga mana? Tak boleh. Itu tu Murji'ah lah, tu buah Murji'ah. Patut kita buat ni pasti Allah Ta'ala akan ampun, seperti yang dakwa oleh Murji'ah. Tetapi kita mengatakan sesiapa yang melakukan kebaikan dengan cukup semua syarat je, kosong daripada kaiban yang merosakkan, tak ada riak, tak ada sum'ah, tak ada ukit kat orang, tak ada apa wujud, kosong daripada kaiban yang merosakkan dan perkara yang membatalkannya, dan dia tidak menghapuskannya, membatalkannya itu dengan kufur dan murtad, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, mana dia patutlah ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beriman. Mana jangan kamu mati, mana bukan kita kena mati diri kita, mana tetaplah diri kita tu dengan keadaan beriman sehingga kita mati. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amalannya. Mana Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana orang tu Allah SWT tahu, nampak kalau dia buat tu, walaupun sebesar zarah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah SWT tidak mensia-siakan amalan orang yang baik. Kira belaka, bahkan diterimanya dan diberikan balasan. Cuma dari segi adabnya, kita kena rajaklah, berharap dengan Allah Ta'ala, ya Allah terimalah daripada kita. Mana kita tak boleh tak boleh rasa sedap mana masuk syurga dah kita ni, pokok kita ni tak. Jadi hal ni hal Nabi Ibrahim ni, lepas dia buat Kaabah tu tak, dia kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah daripada kami, mana dengan penuh tunduk. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam keadaan penuh kerendahan memohon dari Allah supaya amalan mereka diterima. Benda besar dia buat tu Kaabah. Padahal kalau kira memang diterima sungguh lah, sebab dia Nabi. Lepas tu kesal sakalah ni orang pergi Mekah. Tapi tetap juga berdoa. Tidak ada pada mereka kemegahan dan kesungguhan, mana kepastian bahawa Allah pasti menerimanya. Tidak ada benda itu dalam mereka. Dalam pada itu mereka tidak lupa untuk berdoa meminta keampunan. Watub alaina, lepas pada itu watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita lagu itulah dalam amalan kita ni, kita berharap Allah Ta'ala terima, dan kita takut Allah SWT tidak terima. Lepas tu kita minta ampun, takut ada kekurangan dalam amalan tu. Wa ma kana min as-sayyi'ati duna syirki wal kufri wa lam yatub 'anha sahibuha hatta mata mu'mina fa innahu mu'minun fi masyiatillah ta'ala in syaa Allah 'adzabahu bin nar wa in syaa 'afa 'anhu wa lam yu'adzib bin nar asla. Apa-apa kejahatan kecuali syirik dan kufur. Ni
Ini tidak akan diampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT tidak mengampunkan dosa syirik. Dia mengampunkan selain daripada itu. Pelakunya itu tidak bertaubat sehingga meninggal dunia, tetapi tetap dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya dia berada dalam kehendak Allah Ta'ala. Mana orang ni hidup dalam maksiat. Selek mata sampai tidur, apa sudah gitu. Buat maksiat, tidak bertaubat, tapi dia pernah mengucap. Pernah mengucap, tak ada mata ke apa. Mana dia minum agak pun, dia tahu benda tu haram, tapi minum semacam. Dia tidak engkau bahawa kita pun tahu agak tu haram. Dia tahu hakikat. Tapi mati dalam keadaan lagu tu tidak bertaubat. Lagu mana kedudukan dia tu? Itu berada dalam kehendak Allah Ta'ala. Terserah pada masyiatullah. Mana kita tak boleh nak ukur lah. Tak segi banyak-banyak dia. Apa? Pakai agak. Tak boleh. Kena pergi. Mana dia tu dalam masyiatullah. Jika Allah kehendaki, diazabnya dalam neraka. Dan jika dia kehendaki, diampunkannya dan tidak diazabkan sama sekali. Sebab ada juga hamba Allah Ta'ala ni, Allah SWT tidak tidak azab dia, walaupun dia ahli maksiat. Jadi lagu mana boleh terjadi lagu ni? Sedangkan kalau kaedahnya Allah SWT tu hanya mengampunkan kepada orang bertaubat. Tapi hal ni tidak bertaubat. Tapi Allah Ta'ala mengampunkan juga. Inilah yang dikatakan Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Dia memberi, dia lebih semacam. Dan hal ni tidak pelik. Sebab apa? Sebab sebagaimana ada benda dalam sunnatullah ni mencari adab. Dan di hal ni pun dalam bab mencari adab juga. Luar daripada biasa juga. Mana Allah SWT walaupun pada kaedahnya dia mengampunkan dosa, kalau hamba tu bertaubat, ada juga orang yang diampunkan dosa tu walaupun dia tidak bertaubat sama sekali. Lepas tu dia diazab pun ada juga. Macam contoh tu lah, orang tu mati kan, umat Nabi dulu dah. Dia bila dia dekat nak mati tu, dia ayat anak dia, bila aku mati ni membakar aku. Lepas tu abu aku ni banyak laut. Bila di akhirat tu, kalau tak tanya, berapa buat lagu ni? Aku takut padamu. Memang dia kira-kiranya dia tak sejumpa Tuhan. Tuhan tak jumpa dia. Mana? Mungkin akidah masalah. Mungkin masalah akidah gitu. Dia cerita umat dulu ni. Lepas tu ni bukan meliputi kita semua. Dok ni dalam bab Allah Ta'ala